Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan yang ketujuh. Dan soalan yang ketujuh ini daripada Percubaan Terengganu 2022. Dan kalau kamu baca soalan sekilas pandanglah ataupun kata kunci yang cikgu guna pakai untuk mengenal pasti bab adalah perkataan berubah. Okey, kerana berubah ni tak lain tak bukan tingkatan 5 bab yang pertama di bawah tajuk ubahan. Okey, berubah secara langsung, berubah secara songsang. So, berubah itu ubahan lah. Okey, so kalau kita tengok yang pertama dia sebut tentang huruf T. So, dia kata T jam. Okey, menyusun kerusi untuk sebuah dewan berubah secara langsung. Okey, dengan bilangan kerusi N, kemudian secara songsang dengan bilangan pekerja P. Okey. So itu orang kata benda yang pertama ataupun maklumat yang pertama yang penting sebelum kita beralih kepada belakang, kerana soalan A kamu dia nak ungkapkan T dalam sebutan N dan P. So bila dia minta ungkapkan, seharusnya kita akan guna simbol sama dengan. Okey, so kita tengok kenapa cikgu maksudkan dengan simbol sama dengan. Okey, kita tengok yang pertama disebut adalah huruf T. Okey, huruf yang pertama iaitu T jam. Kemudian dia berubah, so simbol ubahan. Okey, kemudian ianya adalah berubah secara langsung. So apabila langsung dia akan duduk sebaris dengan T ataupun dia berada di sebelah atas. Okey, so sebaris dengan T kalau ikutkan huruf N lah. So ini yang cikgu maksudkan dengan langsung. So apabila langsung dia akan jadi sebaris. Okey, dan secara songsang. So apabila songsang bermaksud pecahan dan dia akan berada di sebelah bawah. So itu orang kata benda-benda kata kunci yang kamu kena tahu. So apabila langsung dia akan duduk sebaris, apabila dia songsang dia akan berada di sebelah bawah. Dan kita kena tukar. Okey, kita kena tukar daripada simbol, orang kata simbol ubahan. Okey, sebab dia tak boleh dikira. So kita akan tukar menjadi sama dengan dan seharusnya akan ada perkali. K akan hadir sebelah sama dengan. So dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Alright. So mana datang K? Sebab kita dah mengubah simbol tata tanda, orang kata simbol ubahan jadi sama dengan. So dia akan hadir K di sebelah. Okey, so barulah kita buat pengiraan. So bila ni dah selesai, so dia kata diberi bahawa 6 orang pekerja. So pekerja ni adalah P ni tadi. So kalau ikutkan kamu punya P adalah 6. So kita cari T lah dahulu, senang. Okey, so pekerja menggunakan masa 2 jam. So T kamu adalah 2. Kemudian sama dengan K. So N kamu bilangan kerusi. So N adalah 800 buah kerusi. So N kamu adalah 800. Manakala P pekerja kamu tadi dia kata ada 6 orang pekerja. Okey. So maklumat-maklumat ni kena tengok betul-betul 6, 2 dan juga 800. Okey. So kali pertama kita memang akan mencari nilai K. So macam mana nak buat? Kita boleh guna kalkulator saja. So 2. Kemudian alfa sama dengan, sebab kita nak aktifkan simbol sama dengan. Kemudian kamu ada K, so kita akan guna, contoh kita akan guna X lah. Okey, so kemudian buka kurungan 800. Okey, tutup kurungan. Kemudian kamu ada pecahan. Kemudian kita akan guna 6. Okey, so kamu nampak benda ni yang cikgu type dekat sini. So dah ada dalam kalkulator. So kita akan tekan Shift Calculate sekali. Shift Calculate lagi sekali. So dapat 0.015. So terus boleh dapat jawapan. K sama dengan 0.015. Okay, so tengok betul-betul cara cikgu guna kalkulator tadi. Dan kita yang terakhir gantikan semula. So 2. Maaf, kita bukan guna 2 kali ni. Kita guna T semula. So T sama dengan 0.015 N bahagi dengan P. So inilah sebenarnya jawapan kamu untuk A, kerana dia nak ungkapkan. So A kamu kalau ikutkan daripada atas ni tadi lah, tapi cikgu tulis kat bawah ni. So ini adalah jawapan untuk A.
Okey, seharusnya A kamu ada simbol sama dengan dan dimasukkan nilai K yang telah pun bernilai 0.015 tadi. Okey, so ini jawapan untuk A. Seterusnya untuk B, dia kata dia nak bilangan kerusi yang boleh disusun dalam masa 1.5 jam. So dekat sini adalah T kamu. Jika bilangan pekerja, so P kamu adalah 12. So kalau kan dia nak bilangan kerusi, dia nak N lah. Okey, so kali ini kita nak beralih kepada B, pengiraan untuk B. So kita cikgu tulis kat sebelah ni So B, kita guna persamaan yang dah sedia ada dekat sini. So kita akan gantikan sahaja. So T kamu adalah 1.5. Okey, so 0.015 N, sebab N tak tahu. So P kamu dekat sini ialah 12. So dia jadi macam tu. Okey. So mungkin kamu nak tekan kalkulator lagi sekali. Mana dah tahu boleh berlaku ataupun boleh dapat nilai N terus. So kita cuba 1.5. So alpha sama dengan, okey, kenapa dia tak begini? So alpha sama dengan, okey. So 0.015, kemudian kamu ada N di sebelah. Okey, so kita akan ada N di sebelah sekejap Okey, so seharusnya N kamu letak dalam kurungan lah. So N kali ini kita guna X. Okey, so kemudian kita ada simbol pecahan dengan 12. Okey, so kita harap boleh dapat jawapan. So shift calculate. So shift calculate lagi sekali. Ya, boleh dapat jawapan iaitu X kamu bernilai 1200. So X dalam case kita ini kalau ikutkan N lah. So N kamu adalah bernilai 1200. So bilangan pekerja untuk soalan B kalau ikutkan 1000, bukan bilangan pekerja, bilangan kerusi. So N kamu adalah bilangan kerusi. So 1200 kerusi. So itu saja, mudah, cukup mudah sebab kita guna kalkulator saja. Okey, dan yang terakhir dia kata C, jika bilangan pekerja bertambah, so kalaulah pekerja ini bertambah, so maksudnya P kamu bertambah, apa yang akan berlaku kepada masa yang diperlukan? So kalau kamu tengok, rumus kamu asalnya dekat sinilah tadi. Okay, T kamu ini adalah masa, so pekerja kamu P di bawah. So senang cerita cikgu kata, kalau ikutkan memang T dengan P ini adalah songsangan. Songsang duduk di bawah. So pastinya kalaulah T kamu ini menaik, okay, cikgu contoh kat sini So kalau T kamu bertambah, so seharusnya bilangan pekerja kamu akan berkurang lah. So dia macam tu. So ataupun dengan kata lain, kalaulah P kamu ni, pekerja kamu semakin ramai, so bilangan masa dia akan jadi semakin singkat lah. Sebab dia berlawanan, nama pun songsang. So P ini songsang. Kalau T ini tinggi, P ini akan jadi turun. So apa yang kamu boleh kata, so kalau kamu nak buat ayat, cikgu guna sebagai semakin, okay, semakin kurang lah, okay, ataupun semakin ramai. Kita ambil ramai. So semakin ramai pekerja, okey, so kita ambil sekiranya P kamu ini naik, so semakin ramai pekerja, semakin singkat masa. Okey, semakin singkat ataupun kurang, semakin singkat masa yang diperlukan. Okey, so singkat masa, sekejap, salah ejaan M, terlebih lengkung pula dekat situ. Singkat masa yang perlu, okey, ataupun masa yang diperlukan. Okey, so ini adalah jawapan untuk C. Terpulanglah kamu nak olah ayat kamu macam mana. Janji kalau T itu naik, P itu dia akan turun, ataupun kalau P itu naik, T itu dia akan turun sebab dia adalah songsangan. So kalau kamu boleh faham untuk jawapan nombor 7 ni, jangan lupa untuk ajar rakan-rakan kamu yang lain supaya ilmu kamu terus berkembang. Dan yang terakhir, jangan lupa tekan button like, meninggalkan sebarang komen dan juga menekan button subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel cikgu ini. Sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.